Bab hadis atau cerita Isra dan firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah ataupun apabila orang-orang Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr, fajallallahu li Baitul Maqdis, maka Allah mendedahkan kepadaku, menyingkapkan untukku Baitul Maqdis. Fatafiqtu ukhbiruhum, mulalah aku memberitahu kepada mereka tentang tanda-tandanya. Wa ana anzuru ilaih, dan aku nampak Baitul Maqdis itu. Babul Mi'raj, ini bab Mi'raj. Diriwayatkan dari Malik bin Sa'sa'ah bahawa Nabi Allah menceritakan kepada mereka tentang malam di mana baginda dibawa berjalan itu. Ketika aku sedang berada di Hatim, kadang-kadang baginda berkata di Hijr dalam keadaan berbaring, idza ataupun id atani atin, tiba-tiba aku didatangi oleh seseorang, faqadda, lalu dia membelah. Qala, perawi berkata, wa sami'tuhu yaqul, saya pernah mendengar baginda berkata, fashaqqa, lalu dia membelah, ma baina hadhihi ila hadhihi, maknanya kawasan antara ini dengan ini sampai ke bawah pusat. Faqultu lil Jarud, saya berkata kepada Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Qala min thughrati nahrihi ila syi'ratih, yaitu daripada ni tulan ini hingga kepada syi'ratih, yakni dekat ari-ari ni, dekat ari-ari ni, dekat ada bulu situlah syi'ratih, maknanya ari-ari itu. Wa sami'tuhu yaqul, saya pernah mendengar dia berkata, min qafsihi ila syi'ratih, daripada tulang ni, tulang selangka hingga kepada syi'ratih, yakni ini bawah pusat dia, dekat ari-ari itu. Fastakhraja qalbi, dia mengeluarkan hatiku atau jantungku. Thumma utitu bi tastin min dhahab, kemudian dibawakan kepadaku satu bekas emas yang penuh berisi iman. Faghusila qalbi, lalu dibasuh jantungku, kemudian diisikan, dimasukkan semula ke dalam itu. Thumma u'ida, kemudian u'ida, kemudian dikembalikan mana ke dalam lah, yakni seperti asal. Thumma utitu bidabbatin, kemudian dibawakan kepadaku sejenis binatang, dunal baghl, kecil sedikit daripada baghl, wa fawqal himar, tetapi besar sedikit daripada himar, abyadha, putih warnanya. Wa qala lahul Jarud, Jarud berkata kepadanya, Burak itu wahai Hamzah, Aba Hamzah? Anas berkata, ya. Dia meletakkan kakinya inda aqsa tarfi, yakni pada inda aqsa tarfi, pada sejauh matanya memandang, di tempat sejauh matanya memandang. Di situlah letak kaki. Lepas tu sejauh tu pula, maknanya melancar pergi. Fahumiltu alaih, aku dinaikkan ke atasnya. Fantalaqa bi Jibril membawa aku sehingga naik ke langit dunia. Jibril pun minta supaya langit dibuka. Lalu ditanya, siapa ini? Jibril berkata, Jibril. Qila, ditanya, siapa bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya, waqad ursila ilaih, adakah diutuskan kepadanya, yakni supaya dibawa datang? Jibril berkata, ya. Qila, maka dikatakan, marhaban bihi, selamat datang kepadanya. Fa ni'mal maji'u ja'a.
Fa ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik kedatangan ialah kedatangannya. Fa futiha, lalu dibuka pintu. Falamma khalastu, bila aku masuk, aku dapati di dalamnya ada Adam. Faqala, Jibril berkata, ini ayahmu Adam, beri salam kepadanya. Aku pun memberi salam kepadanya, dia menjawab salamku. Kemudian dia berkata, selamat datang kepada anak yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian dia naik lagi, yang ini malaikat Jibril, dengan membawa aku. Sa'idah itu ini sa'idah bi dalam nuskha yang lain, naik dengan membawa aku sehingga sampai ke langit yang kedua. Fastaftaha, lalu dia meminta supaya dibuka. Yang ini Jibril lah minta. Ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya, siapa bersamamu? Dia berkata, Muhammad. Ditanya lagi, waqad ursila ilaih, adakah diutuskan kepadanya? Yang ini supaya datang. Jibril menjawab, ya. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepadanya, dan sebaik-baik kedatangan ialah kedatangannya. Fa futiha, dibuka pintu langit itu. Apabila saya masuk, saya dapati Yahya dan Isa, wa huma ibna al-khalah. Kedua mereka ialah sepupu. Qala hadha, Jibril berkata, ini Yahya dan Isa, beri salam kepadanya. Saya pun memberi salam, dia pun menjawab salam. Kemudian mereka berdua berkata, marhaban bil akhi salih, selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Jibril membawa aku ke langit yang ketiga. Diminta supaya dibuka pintu itu, pintu langit. Maka ditanya, man hadha, siapa ini? Dia jawab, Jibril. Ditanya, siapa bersamamu? Dia jawab, Muhammad. Ditanya lagi, adakah diutuskan kepadanya? Dijawabnya, na'am, ya. Maka dikatakan, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik kedatangan ialah kedatangannya. Dibuka pula pintu. Apabila saya masuk, saya dapati Yusuf. Jibril berkata, ini Yusuf, beri salam kepadanya. Saya pun memberi salam kepadanya. Faradda, dia menjawab salam saya. Kemudian dia berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiyyus salih, selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian sa'ida bi hatta ata as-sama' ar-rabi'ah, dibawa naik aku sehingga sampai ke langit yang keempat. Dia meminta supaya dibuka pintu langit itu. Ditanya, man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Muhammad. Qila awaqad ursila ilaih, adakah telah diutuskan kepadanya supaya dibawa dia datang? Qala na'am. Qila marhaban bihi, dikatakan selamat datang kepadanya. Fa ni'mal maji'u ja'a, seperti tadi juga. Fa futiha, lalu dibuka pintu langit. Bila saya masuk, saya dapati ada Idris. Qala hadha Idris. Jibril berkata, ini Idris, beri salam kepadanya. Saya pun memberi salam kepadanya. Dia menjawab, thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, thumma sa'ida bi, dibawa naik saya sehingga sampai ke langit yang kelima. Fastaftaha, qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Seperti tadi. Wa qad ursila ilaih? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Falamma khalastu, bila saya naik lagi, saya dapati ada Harun. Jibril berkata, hadha Harun, fasallim alaihi. Fasallamtu alaihi faradda, thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Kemudian dia membawa saya naik lagi sehingga sampai ke langit yang keenam. Dia pun meminta supaya pintu dibuka. Ditanya orang, lalu ditanya dia tu, man hadha, siapa? Jibril, kejawab. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih? Qala na'am. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Falamma khalastu fa idza Musa, saya bertemu dengan Musa. Jibril berkata, ini Musa, beri salam kepadanya. Saya pun beri salam kepadanya. Dia menjawab salam. Thumma qala marhaban bil akhi salih, selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Bila saya telah melepasinya, dia menangis. Ditanya orang, ada yang bertanya dia, apakah yang menyebabkan kau menangis? Dia kata, saya menangis kerana seorang budak, kerana seorang muda, bu'itha ba'di, telah diutuskan selepasku, akan masuk ke syurga dari umatnya lebih ramai daripada umatku yang masuk ke syurga.
thumma sa'ida bi ila as-sama'i as-sabi'ah, kemudian dia membawa naik aku ke langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibril pun meminta supaya dibuka. Qila man hadha, ditanya siapa ini, dia kata Jibril. Qila wa man ma'ak, qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaih, adakah diutuskan kepadanya supaya dibawa datang? Qala na'am, ya. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a, bila saya pergi lagi saya bertemu dengan Ibrahim. Jibril pun berkata, ini ayahmu, beri salam kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saya memberi salam kepadanya, dia menjawab salam saya. Qala marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Kemudian diangkat aku ke Sidratil Muntaha. Aku dapati buahnya seperti apa ni? Tempayan hajar, nama tempat. Dan daunnya macam telinga gajah. Qala Jibril berkata, inilah Sidratul Muntaha. Dan aku dapati di situ ada 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Fakultu, saya pun bertanya, apa ini? Apa 2 ni, Jibril? Dia berkata, 2 yang batin itu ialah 2 sungai dalam syurga, dan 2 yang zahir itu ialah sungai Nil dan Furat. Thumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Kemudian diangkatkan untukku al-Baitul Ma'mur. Kemudian dibawakan kemudian dibawakan ina bekas min khamr, dari satu bekas dari arak yang apa ni, berisi arak, dan satu bekas lagi berisi susu, satu bekas lagi berisi madu. Fa akhadhtul laban, saya pun ambil susu. Fa qala hiya al-fitrah, Jibril berkata, itulah fitrah, itulah Islam. Anta 'alaiha, yang engkau berada di atasnya, engkau dengan umatmu berada di atasnya. Kemudian difardukan kepadaku sembahyang 50 pada setiap hari. Faraja'tu, aku kembali lalu di hadapan Musa. Dia pun berkata, engkau diperintahkan dengan apa? Apakah diperintahkan kepadamu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, diperintah kepadaku supaya mengerjakan 50 sembahyang pada tiap-tiap hari. Qala Musa berkata, umatmu tidak akan mampu mengerjakan 50 sembahyang tiap-tiap hari. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nas qablak, sesungguhnya aku telah banyak berpengalaman dengan orang. Wa 'alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah, dan aku menghadapi berat sekali, aku menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan Bani Israel. Farji', kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah supaya diringankan untuk umatmu. Aku pun kembali, dikurangkan daripada ke-10. Aku kembali lagi kepada Musa, dia tanya seperti itu juga. Aku kembali lagi, fawada'a anni 'ashran, Allah melepaskan ataupun mengurangkan dariku 10 pula. Aku kembali pula kepada Musa, faqala mithlahu, dia kata seperti itu juga. Faraja'tu, aku kembali pula, fawada'a anni 'ashran, dia mengurangkan dariku 10. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa, faqala mithlahu, dia kata seperti itu juga. Faraja'tu, aku kembali pula, fa umirtu bi 10 salawatin kulla yaum, diperintahkan kepadaku 10 sembahyang tiap-tiap hari. Aku pun kembali, dia kata pula lagu tu, faraja'tu, aku kembali pula, fa umirtu bi 5 salawatin, setelah itu aku diperintahkan dengan 5 sembahyang pada tiap-tiap hari. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa, faqala, Musa bertanya, bima umirta, dengan apakah engkau diperintahkan? Qultu umirtu bi 5 salawat, aku diperintahkan aku diperintah mengerjakan 5 sembahyang tiap-tiap hari. Qala, Musa berkata, umatmu tidak akan mampu sembahyang 5 kali sehari. Aku telah banyak pengalaman dengan orang sebelum engkau, dan aku telah menghadapi banyak sekali kesukaran
dengan Bani Israel. Kembalilah kepada Tuhan, mintalah supaya dikurangkan, supaya diringankan untuk umat. Qala Nabi SAW berkata, saya telah meminta dengan Tuhan saya sehingga malu saya, tetapi saya akan berpuas hati dan akan menerima sahaja. Qala Nabi Nabi SAW bersabda, setelah saya pergi, yakni melepaskan tempat itu, meninggalkan tempat itu, nada munadin, berserulah yang berseru, bunyilah suara, amdaitu faridati, aku telah luluskan farduku, wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah ringankan dari hamba-hambaku. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah SWT, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, tidak kami jadikan apa yang telah engkau lihat itu, apa yang telah kami perlihatkan kepadamu itu, melainkan sebagai ujian kepada manusia. Qala Ibnu Abbas berkata, ru'ya ini, penglihatan ini ialah penglihatan dengan mata kepala yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW pada malam baginda diisrakan ke Baitul Maqdis. Qala Ibnu Abbas berkata, wasyajaratul mal'unah wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratul mal'unata fil Qur'an. Itu ayatnya. Seterusnya, syajarah al-mal'unah, asy-syajarah al-mal'unah, pokok yang terkutuk itu. Di dalam Al-Quran itu apa? Yaitu syajaratuz zaqqum, pokok zaqqum. Bab wafudil ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan orang-orang Ansar pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan bai'ah Aqabah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah adalah memimpin. Abdullah dia memimpin Ka'ab setelah dia buta, pimpin tangan lah, dia juru pimpin, anak dia ni juru pimpin. Qala sami'tu, dia berkata, saya telah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan ketika dia telah tertinggal di belakang Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, dengan panjang lebar ceritanya. Ibnu Bukair dalam hadisnya mengatakan, dia berkata, walaqad syahidtu, saya telah ikut serta bersama Nabi SAW pada malam Aqabah, ketika kami berjanji, bersumpah ataupun berjanji untuk taat setia di atas Islam. Wa ma uhibbu, aku tidak suka kalau aku mendapat perang Badar sekalipun, kalau nak digantikan dengan pertemuan malam Aqabah itu, walaupun peperangan Badar itu lebih masyhur dan lebih disebut-sebut orang berbanding pertemuan pada malam Aqabah itu. Diriwayatkan dari Amr, dia berkata, saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, syahidabi khalaya al-Aqabah, dua orang pakcik saya telah membawa saya pergi ke Aqabah. Abu Abdullah berkata, Ibnu Uyainah mengatakan salah seorang daripada pakcik dia itu ialah Al-Bara bin Ma'rur. Diriwayatkan dari Jabir lagi, saya, ayah saya dan pakcik saya min ashabil Aqabah, termasuk di antara orang yang ikut serta dalam Aqabah itu, malam Aqabah, perjanjian di malam Aqabah itu. Diriwayatkan dari Abu Idris Aidullah bahwa Ubadah bin As-Samit adalah di antara orang yang telah ikut serta dalam peperangan Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta pada malam Aqabah. Akhbarahu, Ubadah bin As-Samit memberitahunya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana ada di sekeliling baginda sekumpulan sahabat-sahabatnya, kemarilah kamu berbai'ah denganku, kamu berjanji setia denganku untuk kamu tidak melakukan syirik dengan Allah, kamu tidak melakukan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu,
wala tasriqu, kamu tidak mencuri, kamu tidak berzina, kamu tidak membunuh anak-anak kamu, kamu tidak melakukan sesuatu perkara yang karut, yang dusta, secara terang-terangan, baina aidikum wa arjulikum, secara terang-terangan, secara terbuka, wala ta'suni fi ma'ruf, dan kamu tidak menderhakaiku dalam perkara ma'ruf. Faman wafa minkum, sesiapa yang memenuhi perjanjian ini di antara kamu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu perkara, sesuatu kesalahan ataupun melanggar apa-apa yang telah disebutkan tadi, fa'uqiba bihi fid dunya, lalu dihukum dia tu dengan sebab kesalahan yang dilakukannya di dunia, fahuwa lahu kaffarah, maka hukuman itu menjadi kaffarah kepadanya, yakni penghapus dosanya. Man asaba min dzalika syai'an, sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang tersebut tadi, mana-mana daripada perkara yang tersebut tadi, lalu Allah SWT menutupnya, fa amruhu ila Allah, maka kedudukannya terserah kepada Allah. Kalau Allah mahu menyeksanya, akan diseksanya, dan kalau Allah mahu mengampunkannya, akan diampunkannya. Qala, Ubadah berkata, fabaya'tuhu ala dhalik, aku berbay'ah, maka aku berbay'ah dengan Nabi SAW untuk perkara yang tersebut tadi, ataupun di atas perkara yang tersebut tadi. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahawa dia berkata, inni minan nuqaba, aku termasuk di antara naqib yang telah berbay'ah dengan Rasulullah SAW. Wa qala, dan beliau berkata, kami telah berbay'ah dengan baginda untuk, yang berjanji setia untuk tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu, berzina, mencuri, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebenar, merampas harta orang, dan menderhakai. Dengan perjanjian kami akan mendapat syurga jika kami melakukan itu, jika kami melaksanakan ataupun memenuhi apa yang dibai'ah itu. Kalau kami melakukan apa-apa yang tersebut itu, kana qada'u dzalika ila Allah, maka keputusannya terserah kepada Allah. Ini hadis Isra. Sebelum pada ni kita jumpa dah, dan ada lagi akan datang, banyak kalilah disebutnya hadis Isra. Ini masih lagi di dalam bab manaqib ni. Tetapi Imam Bukhari mari cerita Isra tengah-tengah. Ginilah cara dia tidak serupa dengan orang lain. Apa tujuan? Dia nak ceritanya pada masa yang mencabar itu macam-macam lah berlaku. Di satu pihak pendustaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Kira-kiranya perkara yang Nabi SAW bawa ni banyak pelik-pelik lah. Kalaulah orang-orang itu tidak kuat iman dia, murtad jadi. Wal'iyadzubillah. Tinggal agama, tinggal Rasulullah SAW. Tetapi tidak. Berapa ramai sahabat-sahabat yang kekal tetap dengan Islam. Walaupun Nabi SAW cerita benda pelik. Hak kafir itu suku. Hak Islam itu tak Islam. Itu adalah keselebihan. Dia nak ayatnya kelebihan para sahabat ni secara umum. Itu termasuk dalam manaqib sahabat dah tu secara umum. Mana-mana di samping dia cerita ni, ada di samping tu manaqib sahabat. Dan hadis Isra ini berlaku pada masa cabaran kuat tu lah. Semasa di Mekah. Semasa di Mekah. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari hadis Jabir bin Abdullah. Hadis ini panjang tetapi direngkaskan. Dia kata, apabila orang Quraisy mendustakan aku pun berdiri di Hijr. Allah SWT bukakan, singkapkan kepadaku. Yang ni kasyah lah. Dalam istilah orang tasawuf ni kata kasyah, buka. Nampak Baitul Maqdis kepada aku pun cerita lah, gini. Hak ni cerita ni setelah balik ni. Tapi dia ringkas cerita. Bila orang kafir dustakan selepas balik daripada Isra' Mi'raj tu, sekali dengan Mi'raj,
Bukan Isra' saja, dan Isra' ni bukan sekat Baitul Maqdis saja. Nampak sini macam cerita Baitul Maqdis saja. Ni sebab hadis ringkas. Hadis ringkas. Dia nak ceritanya apa dia? Kalaulah orang-orang kafir ni dia mikir dia tu super sahabat, tentu dia mendapat kelebihan. Dia mempunyai manaqib yang tersendiri juga seperti sahabat-sahabat juga. Sebab apa? Banyak perkara yang dia tengok ni pelik. Nabi SAW tak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia boleh royak gini. Semua orang tahu. Hak mana orang tak percaya tu, dia royak, dia pergi gini 7 petala langit ke apa. Pergi ke Baitul Maqdis, dia mau tanya. Nabi SAW cerita, kalau dia pakai hak tu pun padat dah. Untuk terima Islam. Ini tidak, dia semakin ragu. Maka ada dua pihak lah. Satu pihak kufur dengan Nabi SAW. Jadi satu pihak, hak inilah yang mendapat manaqib, mendapat fadail, ada kelebihan yang sesuai dengan bab ini, iaitu yang percaya kepada Nabi SAW tidak tolak. Dan tidak ada seorang pun di antara sahabat kerana Nabi SAW ni Isra' Mi'raj yang murtad. Tak ada. Tak ada. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat sahih-sahih ni tak ada. Lepas pada tu apa ni? Kecuali dalam riwayat Ibnu Ishaq, dia ada sebutlah kerana Nabi SAW cerita ni, maka jadi murtad lah. Mana murtad? Sama dia murtad. Dia buat sama gitu. Maka jadi mana seseorangnya ada yang murtad pada masa tu. Hak murtad ni mana yang sebelum pada tu dia Islam, barulah jadi murtad. Hak ni dia kata Quraisy ni, pokok Quraisy ni kadzabani Quraisy atau kadzabatni Quraisy. Quraisy tu kafir Quraisy lah. Bukan sahabat. Tapi Ibn Ishaq buat cara dia tu halu cara dia. Dia kata bila Nabi SAW cerita, maka jadi murtad lah. Mana yang murtad? Siapa dia? Murtad. Kalau lagu tu hadis Abu Sufyan yang kita sudah baca dah dulu berapa kali dah, hadis Hiraqlu tu. Hiraqlu tanya, ada ke siapa-siapa hak murtad bila beriman dengan dia? Tak ada, dia kata. Kalau murtad Abu Sufyan boleh royak. Kalau ada murtad, tu tengok canggah tu riwayat dia tu dengan Bukhari, canggah. Selagi dalam riwayat Ibnu Ishaq juga dan lain-lain sirah banyak disebutkan Nabi SAW ni pergi jumpa dengan Bahira lah, pergi sana sini. Tak betul itu. Walaupun ada yang mengatakan sahih, tapi anda tak boleh terima. Tidak sahih waktu itu. Walaupun ada dalam Tirmizi, ada dalam Gab. Dan sebut pergi ke sana sini, makna kalau hak pergi ke Syam tu ya, tapi pergi ke Baitul Maqdis ni semua orang tahu dia tak pergi. Kalau orang tahu dia pergi, boleh royak, pergi sekali dengan aku. Pergi kan dengan pupuk kita dulu. Tak ada kata lagu tu. Menunjukkan Nabi SAW tak pernah pergi. Menunjukkan dia tak pernah pergi. Semua tahu dia tak pergi. Dengan cara biasa dia tak pergi. Tapi kalau mengikut cerita tu, Nabi SAW telah pergilah. Lalu dah lah kat tu. Apa yang orang kafir kata, tidak kata gitu bila Nabi SAW royak Baitul Maqdis ni lagu ni pitu dia ada berapa kot ni. Tak ada kata. Menunjukkan tak ada lah tu. Itu cara kita nak menilai hadis. Kalau tidak termakan. Dia kata sanad dia sahih pun bercanggah dengan ni. Sahih pun dia jadi syad. Apabila jadi syad, jadi dhaif lah. Dengan sendiri. Mana kuat hak ni dengan hak tu. Gitu kaedah dia. Sebab hadis sahih ni hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tamud dhabt. Dhabt dia tu sempurna, kamilul adalah, secara muttasil, min ghairi syudzudz wala illah, dengan tidak ada sebarang syudzuz, syadz, dan tidak ada illat. Illat tu kita tak tahu mana. Illat tu lagu tadi lah. Illat tu syadz tu anda bercanggah dengan hak riwayat yang sahih.
Walaupun perawi itu perawi sahih. Kalau perawi dhaif, dia beriwayat bercanggah dengan hak perawi thiqah ni, orang panggil mungkar. Orang panggil mungkar. Kalau syadz ni perawi dia tu thiqah juga, tapi bercanggah dengan orang yang lebih thiqah, ramai-ramai, hak kuat-kuat, dia jadi syadz. Bila syadz tidak sahih lah. Sebab sahih ni tarikh dia tu gapo dia, tarikh dia tak kena dah tu dengan tarikh, tak kena. Sebab tu tak lagi lah, tak lagi. Cerita jumpa dengan Bahira gapo tu, Bahira tengok gini-gini, royak tak boleh orang nak bunuh ni, bagi balik waklik bangat-bangat lah, cerita dengan Abu Talib begitu. Itu semua palsu berlaku. Semua palsu berlaku. Habis itu hak ni riwayat orang hak panjang pun tak ada sebut. Supaya lagu ni juga hak panjang pun tak ada sebut. Tak ada siapa dia kata mu nasabah ya, kamu gitu. Tak ada siapa kata. Supaya juga Ibnu Ishaq kata murtad, kita tak boleh terima lah. Sebab kalau kita terima hak tu, dia bercanggah dengan Abu Sufyan. Hirak hak tu sahih lagi, ada dalam Bukhari. Hirak lu tanya ada ke murtad? Tak ada. Dah tak ada. Abu Sufyan tak tahu kah? Dia ketua. Dia ketua ke kafir Quraisy pada masa tu? Situ caranya. Dia kena pegang kaedah-kaedah lagu tu lah, cara kita nak menilai hadis. Kalau tidak kan, tengok perawi sahih, sahih. Tengok perawi. Mudah lagu tu. Lepas tu kan mula bercanggah. Kau tu ni mula bercanggah. Babul Mi'raj. Ini bab Mi'raj pula. Ini Isra' Mi'raj. Hadis ni pun kita sudah jumpa beberapa kali dah. Riwayat daripada Malik bin Sa'sa'ah, bahawa Nabi SAW cerita kepada mereka tentang malam hak di Isra'. Dia kata, ketika aku duduk di Hatim, ketika aku duduk di Hijr, muttaji'an. Hak ni ya betul. Ada hak riwayat yang kata ketika aku duduk di rumah Ummu Hanif pula. Duduk di rumah Ummu Hanif pula, riwayat Ibnu Ishaq pula ya. Padahal Ummu Hanif tu bini orang, bini musuh dia. Lagu mana? Tak boleh. Dalam setengah riwayat tu pula, ketika aku duduk di rumah aku, mana banyak tepat sangat. Hak ni saya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Min mula situ. Dah sama mari hak lain. Kalau ada dalam hadis pun dah sama mari dah min tu min ibtidaiyah ke start situ. Apa start daripada rumah pula. Dia nak cuba nak satu kan, nak jaga hadis ni kan, nak jaga hadis ni kan. Jadi ambil kira. Jadi mula-mulanya daripada rumah dia, lepas tu buat pergi situ. Lepas tu, kalau lagu tu tidak start daripada Masjidil Haram, start daripada rumah. Kayak lagu tu. Tak. Masjidil Haram. Hak ni dalam riwayat ni. Hak ni kena pakai hak ni. Ada pun dalam riwayat lain tak ada. Tak boleh pakai. Begitulah. Wa rubbama qala fil hijr muttaji'an, duduk menyenggeng situ, tiba-tiba mari faqadda, dia pun belah. Di perawi ni kata, kadang-kadang saya dengar dia kata fasyaqqa, sama lah maknanya belah, bedah antara sini ke bawah. Belah. Saya pun kata kepada Jarud duduk dekat saya tu, ini salah seorang perawi lah ni. Dia kata, apa dia maksud daripada sini ke sini? Dia kata min thughratin nahrihi, daripada sini thughrah nahr ni orang panggil, sampai kepada syi'ratihi. Syi'ratihi ni dekat ari-ari. Saya dengar juga dia kata min qasdi, serupa juga makna dia, ila syi'rati, dia pun keluarkan jantung saya. Sini ni sebenarnya hadis ni panjang lah kalau nak bahas ni. Hadis ni saja ni pun orang tulis satu buku yang berasingan pun. Masing-masing bahas lah. Hak ni kata hati, ni hati makna gapo. Hak ni kata makna hati, hak ni kata makna jantung, hak ni kata makna sanubari, ruh tu. Ruh tu. Tetapi semua tu lari belaka tu, kecuali hak dengan makna jantung. Qalb itu maknanya jantung. Itulah asas. Bukan hati, bukan ruh. Kalau ruh tak payah bedah lagu tu. Tak payah bedah. Dan qalb itu dengan makna hati,
Itu dari segi terjemahan bahasa kita. Sebab qalb itu ada juga dengan makna ruh. Dalam istilah, dalam perbahasan dia panjanglah. Qalb itu ada dengan makna ruh tu. Hak dengan makna ruh tu juga kita boleh terjemah dengan makna hati. Dalam hati saya teringat gitu. Bukan makna hati ni. Hati tu hak mengikut ilmu apa ni, fisiologi tu, anatomi tu, bukan hak tu. Bukan hati tu. Hak bila kita kata saya teringat, terlintas dalam hati saya, hati tu kan. Hak tu sama dengan ruh. Sama dengan orang panggil sanubari. Sama dengan orang panggil dhamir. Yang kita panggil dhamir tu. Bukan hati hak ni. Ataupun jantung tu. Tapi kalau dalam bahasa Arab hak asalnya qalb maknanya jantung. Kita tak boleh terjemah hati, jantung. Adapun hati dia panggil kabid. Tu kabid. Kabid. Adapun fuad, fuad. Tu fuad tu dia dengan makna hati, dengan makna ruh, dengan makna jiwa tu, dengan makna jiwa. Jadi dia buat keluar jantung saya. Sebab jantung ni seperti mana yang kita maklum memang pentinglah dalam mengalirkan darah dalam tubuh tu. Dan ia satu anggota yang sangat penting. Jantung. Mana dia buat keluar jantung? Kalaulah kita kata ruh, buat keluar lagu mana? Basuh. Buat keluar bedah. Ni benda stokol dah. Buat keluar tu kalau benda lain tak payah bedah lagu tu. Ni bedah dada. Maknanya dia nak buat keluar jantung tu lah. Memang dia sebut jantung. Jadi kita tak perlu takwil. Jantung lah. Kemudian dibawakan satu bekas emas mamlu'atin imanan. Hak ni pun pelik juga. Mana satu bekas dari emas yang penuh dengan iman. Jadi iman tu macam benda stokok gitu. Ini gambaran yang diberikan kepada Nabi SAW tentang iman tu. Mana macam benda, sesuatu dalam bekas gitu. Allah SWT tunjukkan kepada dia. Digambarkan dengan cara begitu. Adapun iman tu dia perkara yang maknawi, yang abstrak. Maknanya dia bukan jenis benda stokor cair, kau macam air, kau gapo tak, tidak lagu tu. Tetapi digambarkan kepada Nabi SAW gitulah. Kemudian dibasuh jantung. Mana kalau kita kata ruh, kau jiwa, kau gapo, basuh lagu mana? Tak perlu basuh. Ni benda. Jelas tu. Thumma husyiyah. Kemudian dimasukkan pula. Dimasukkan gapo dia? Iman itu. Diisikan jantung itu dengan iman. Thumma u'ida. Kemudian dikembalikan. Mana seperti asal? Jahit. Hak ni isyarat besar kepada kemajuan di zaman umat, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dia dari segi ilmu perubatan, ilmu bedah gapo ni, isyarat dah. Cumanya hak tidak mukjizat, hak tak boleh lawan dia nya gapo dia. Bolehkah doktor mana-mana kau dalam dunia ni kalau maju setara mana pun nak masuk sesuatu iman yang menyebabkan syaitan tak boleh ganggu? Bolehkah? Tak boleh hak tu. Tak kuasa tu hak tu. Hak bedah hak zahir ni boleh. Tapi nak isi semua tak ada. Yang menyebabkan dia ni mampu kalau naik ke alam angkasa lepas lah, kita kata angkasa lepas pun mampu. Tanpa guna kita kata oksigen ke gapo, alat-alat persediaan, tanpa itu semua, tanpa naik dengan roket dengan apa, boleh pergi. Sedangkan manusia biasa ni usah kau nak naik 7 petala langit tu, naik ke atas sikit pun sesak nafas dah dia. Itu kemampuan tu yang menyebab hasil daripada itulah isi tu yang memberi kekuatan kepada dia. Bolehkah? Itu persoalan. Kemudian naik dapat tengok benda-benda yang orang lain tidak dapat tengok lah. Itu kemampuan tu apabila dibekalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia dapat tengok neraka tidak pesal. Tidak pesal. Kuatlah tu maknanya. Kalau orang biasa ni lagu mana? Bau dia tu pun, panah dia tu pun, gambaran adalah hadis tersebut beratus tahun perjalanan terasa dah. Macam mana Nabi pergi tengok orang dalam tu, tengok malaikat apa duduk dalam, tak ada gambar apa jadi kepada dia.
Pelik lah tu. Ini semua adalah persediaan. Seperti mana sekarang ni pun orang nak naik ke angkasa lepas tu, dia pun banyak juga persediaan je. Dengan latihannya, dengan goni makan ubatnya, dengan gapo semua tu persediaan dia. Ni pun begitu juga. Tetapi boleh kah hak kata pergi ke bulan, pergi ke mana tu, kalau mengikut kita je, bawah lagi tak tahu mana langit pertama yang dimaksudkan di sini ni. Tak tahu mana ni, bawah ni lagi. Segala matahari, segala bintang kita nampak ni bawah lagi. Hak langit yang pertama disebutkan dalam hadis Mi'raj, datah tak tahu mana lagi. Orang tak boleh nak tak dapat lagi ni. Hak nak nampak dengan teropong, dengan gapo tu, bawah ni lagi. Tak tahulah sebesar mana alam Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni naik ni melepasi hak tu. Melepasi hak tu. Kemudian dibawakan satu binatang kecil sikit pada baral kata dia, tapi besar lagi pada himar, putih warnanya. Jadi tidak dibawa kapal terbang kalau kita kata roket kau tidak. Memang pelik lah. Kalau mengikut cara biasa ni tak leh dengan cara lagu tu. Kalau rupanya seperti binatang, maknanya dia boleh royak. Kecil sikit pada baral, besar sikit pada himar, maknanya tu jenis binatang. Jenis binatang. Kita kalau nak takwil memang banyak lah takwil lah tu, kita tak kira lah. Tapi kalau mengikut zahirnya begitu. Tetapi apa yang dibuat gitu? Kalau kita kata naik dengan roket yang cukup dengan persediaan, munasabah lah, boleh naik. Ini naik dengan biasa gitu, boleh pergi. Boleh pergi. Dan tidak ada gangguan di tengah jalan tu. Tidak ada gangguan, tidak ada sesak nafas, tidak ada gapo. Tidak kata kena angin yang kuat tu jadi jatuh ke gapo, tak ada timbul tu. Pergi macam ada cermin gapo gitu mendindingi dia, tak ada gapo-gapo terasa. Tu dah yang dikatakan mukjizat tu. Ada juga orang yang mentakwilkan maksud burak ni nafsu Nabi SAW tu dia menguasai. Itu takwil lah. Dia menguasai nafsu dia tu sehingga dia boleh mengontrol perasaan dia. Itu takwil lah. Ya jelasnya dia sebut lagu ni. Ada sebut burak gapo. Cepat dia perjalanan dia. Mana kalau tengok sejauh mana dia tu nampak. Burak tu sendiri tu sejauh mana dia nampak. Kaki dia sampai situ. Lepas tu nampak sejauh mana cepatlah laju. Fahumiltu alaihi, aku dibawa naik. Fantalaqa bi Jibril pun bawa naik sehingga sampai ke langit dunia. Jadi langit dunia tu, hak dikatakan langit dunia tu atas lagi ni daripada bintang-bintang, bulan, matahari, gapo, atas lagi. Jadi tidak timbullah orang duduk kata, zaman dulu dia kata mana boleh naik bulan tu langit yang pertama, matahari tu langit yang keempat. Itu tidak ada asas. Tidak ada asas. Duduk atas langit. Lepas tu kalau dia nak naik mesti kena langit yang pertama daripada gini-gini kejadian dia. Itu tidak ada asas semua tu. Tak timbul hak tu. Apa tak boleh naik? Muka duduk di sini lagi. Muka duduk di sini. Tak timbul hak tu. Apa tak boleh naik? Muka duduk di sini lagi. Muka duduk di sini. Boleh tahan nak naik, bukan bulan saja. Banyak lagi bintang tu kalau nak kira. Tak tahulah manusia akan datang boleh naik setakat mana. Tetapi belum sampai lagi kepada langit dunia tu pun. Lepas tu antara langit dunia dengan soal langit lagi tu, sejauh mana pula Allah SWT sahaja yang tahu. Sampai hak kita kata sampai ke langit yang ketujuh ni. Jadi cara dia naiknya lagu tadilah. Jadi orang duduk bahas, dia kata setara Nabi tu pun tanya, siapa dia tu mari sekali? Wih salah. Ada ke diutus dia ni biar mari sini? Ya. Baru buka. Pas orang kafir nak boleh naik lagu mana? Iyalah kalau datang. Kalau duduk bawah lagi, tak timbul dalam persoalan tu. Tak timbul dalam persoalan tu. Pas dia kata, kalau orang kata datang, dia kena mari dulu dalil yang terang bahawa bulan duduk di atas langit, bahawa matahari duduk atas langit yang keempat. Dia kena mari dulu dalil hak tu. Kalau tak mari hak tu tak boleh nak kata. Lepas pada tu naik jumpalah dengan Adam. Jibril pun kata ini Adam, wih salam.
Pala ke mana Nabi Adam duduk dulu? Nabi-nabi duduk dulu. Tidakkah ditanamkan di bumi? Tidakkah ditanam di bumi? Pas kalau ditanam di bumi, kalau kita nak kira hukum hak biasa lah, hancur dah lah. Pala ke mana ada pula sana tu, tubuh boleh kecek, boleh gapo. Itu satunya bagi kita orang yang beriman ni tak jadi masalah waktu tu. Cuma kalau nak bicara dengan orang kafir, tak payah ya, memang kena faham waktu tu. Tapi kalau kepada orang Islam ni tak jadi masalah. Satunya mengikut ulama-ulama yang disebutkan di sini, seperti yang dapat kita tengok dalam apa ni hasyiah, dia sebut ruh dia tu Allah SWT beri berupa seperti tubuh dia. Satu. Yang kedua, Allah SWT pindahkan seperti mana Nabi SAW daripada dunia pergi ke sana. Orang-orang tadi, nabi-nabi tadi dipindahkan daripada dunia dibawa pergi. Apa tak boleh? Boleh. Lepas tu dari segi masalah hancur ke apa tu, kalau kata hancur sekalipun, Allah SWT boleh buat sebentar ya waktu tu, kalau dia nak buat. Apalagi ada hadis yang menunjukkan bahawa nabi-nabi tu jasad dia itu tidak hancur. Jasad dia itu tidak hancur. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu memang tempat dia dah sana. Selepas mati naik sana. Selepas mati naik sana. Memang tempat dia dah sana. Tubuh hak ni hak tanah semasa dalam dunia tanah tubuh. Adapun hakikat wujud dia tu, hakikat wujud seseorang tu, macam di sini Nabi ni sudah naik ke atas dah. Tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan dunia. Itu kelebihan dia. Sebab apa? Sebab dia Nabi. Usahakan Nabi, orang-orang lain pun naik ke atas juga. Naik ke atas juga. Kecuali orang kafir lah mengikut dalam hadis tidak naik. Ruh dia tu tidak naik ke atas. Jadi naik ke atas ni pergi ke mana? Pergi ke alam yang mana kita kira selamat lah. Selamat. Di sana. Di sini disebutkan di atas langit tu, di atas langit. Dalam riwayat yang lain kita jumpa dia jumpa dengan nabi-nabi tu pergi semaya sekali tu di Baitul Maqdis. Nabi-nabi tadi ni. Sana pula ada. Lagu mana? Supaya itulah juga Allah SWT boleh bawa pergi ke sana dengan izin Allah SWT, boleh bawa pergi ke sana, dan dalam masa sekelip mata boleh naik pula ke atas langit tu dengan kehendak Allah SWT. Kalau kita nak bahas cara mudah lah, cara mudah. Kemudian banyak lagi lah ni kata gini panjang lah pula tu. Lepas pada tu jumpa dengan Nabi Isa pula, dan seterusnya lah. Nabi Isa dengan Yahya ni sepupu. Dia di sepupu. Jadi dia kata marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Nabi Adam tadi marhaban bil ibnis salih wan nabiyyis salih. Anak dia sebut ni saudara. Sebab apa? Muka anak cucu Ishak kan? Anak cucu Ishak tu. Jadi Ishak tu adik-beradik dengan Ismail. Jadi anak cucu Ismail, daripada anak cucu Ismail ni Nabi kita. Nabi kita. Daripada anak cucu Ishak tu termasuklah Nabi Isa ke apa semua tu. Daripada Bani Israel. Anak cucu dia. Bila begitu, muka asal kan kalau nak kira kan, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak tu adik-beradik. Jadi anak kepada masing-masing tu sepupu lah. Jadi dia kira peringkat saudara lah, saudara. Peringkat adik-beradik. Kita walaupun dia tu dulu, tapi kira pangkat adik-beradik. Dia sebut gitu. Lepas tu naik lah. Ni seperkara nak sebut di sini, iaitu hadis ni lah mengikut ulama-ulama yang paling tepat berhubung dengan kedudukan Nabi-Nabi itu. Dalam Bukhari ni juga, kalau kita tengok di tempat lain tidak lagu ni. Kedudukan Nabi ni duduk sini, pada langit ni Nabi ni duduk sini. Mengikut ulama-ulamanya, hak paling tepat kedudukan Nabi-Nabi, hak paling sahih, iaitu mengikut riwayat ni. Tu nak cerita mengikut riwayat ni, iaitu langit yang pertama Nabi Adam, langit yang kedua apa dia ni,
Nabi Yahya dan Isa. Langit yang ketiga Yusuf. Langit yang keempat siapa dia ni? Idris. Langit yang kelima ni. Hak ni tertib ni, Nabi mana-mana ada pada langit mana-mana, hak ni lah yang paling tepat. Mengikut ulama-ulama. Jadi kalau kita jumpa dalam Bukhari di tempat lain, tidak lagu ni. Jadi mengikut ulamanya, kita kena tarjih, utamakan hak ni. Sebab hak ni hak paling tepat dari segi kedudukan Nabi-Nabi. Hak lain tidak, walaupun dalam Bukhari ni. Walaupun dalam Bukhari sendiri. Sebab di tempat lain sebut lagu lain. Ni dalam hasyiah nombor 9 kalau kita perhati hasyiah nombor 9, hadza abuka, yani jaddukal aqrab, dikatakan kepada Nabi Ibrahim. Dia kata dalam Syekh dalam Lama'at, qala Syekh fil Lama'at. Syekh ni maksudnya Syekh Abdul Haq, seorang ulama hadis di India sebelum Syah Waliullah lagi. Syekh Abdul Haq, dia mengarang kitab syarah Mishkat namanya Lama'atut Tanqih. Adalah tu dia kata, hadha at-tartib alladhi waqa'a fi hadha al-hadith huwa asahhu ar-riwayat wa arjahuha. Hak ni hak paling sahih berhubung dengan tertib kedudukan Nabi-Nabi, dan paling rajih, paling kuat. Wa qad waqa'a fi ba'd ar-riwayat, dalam setengah-setengah riwayat itu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibrahim pada langit yang ke-6, dan melihat Musa pada langit yang ke-7, dan dia melihat Idris pada langit yang ke-3, Harun pada langit yang ke-4. Dalam riwayat yang lain, Idris pada langit yang ke-5, Yusuf pada langit yang ke-2, Yahya dan Isa pada langit yang ke-3. Wa ala taqdir sihhati riwayat yata'adzaru al-jam'u. Kalau kita andaikan kita mengambil kira sahih belaka, tak boleh nak jamak, tak boleh nak ejah ni, tak boleh nak tawil, kecuali kalau kita kata Mi'raj itu berlaku beberapa kali. Dia kata kalau kata sekali saja tak boleh pergi. Kalau nak kira sekali, hak mana hak paling sahih? Hak ni. Dia kata. Kecuali kalau kita mengatakan Mi'raj itu banyak kali, ataupun kita nak tarjih hak mana dalam banyak-banyak tu hak paling kuat. Apabila kita tarjihkan, maka yang paling kuat ialah hak ni dari segi tertib tu, bukan dari segi paling lengkap cerita dia. Dari segi tertib kedudukan Nabi-Nabi tu atas langit mana hak tu, dari segi tu saja, bukan dari segi paling lengkap. Lepas pada tu naiklah pada kita rekah ceritanya. Naik pada langit yang ke-6 ni. Bila langit yang ke-6 minta dibuka, tanya gini-gini seperti tadilah. Lepas tu jumpa dengan Musa, langit yang ke-6 Musa, bukan langit yang ke-7 seperti dalam riwayat yang lain dalam Bukhari ni juga. Gitu. Bila begitu dia kata marhaban bil akhi salih wan nabiy salih juga. Bila aku melepasi dia, pergi lepas tinggal dia jerit. Nabi Musa tu menangis. Orang pun tanya, apa yang menangis? Dia kata, aku menangis kerana budak. Mana orang muda, mana Nabi SAW ni lah. Mana dia kira budak dan nisbah kepada dia tu, mungkin lebih tua, lama dah. Jadi kira gulam lah, budak seperti kita orang tua. Padahal hak ni orang panggil pak cik dah, kita kata budak tu lagi. Pasal apa nisbah kepada hak jeng ngata ni, dia lebih tua lah, umur 80. Kita kata lah. Dia kata budak lagi, hak umur 40. Gitulah.
Dia diutuskan selepas aku. Lepas tu umat dia ni lebih ramai masuk ke dalam syurga berbanding umat aku. Jadi bukan dia deki, tidak, tapi maknanya dia macam sedih lah. Dia sedih. Pasal apa? Pasal dari segi saat ni lah, maknanya apabila ramai pengikut, pahala dia pun lebih banyak. Mana nak kepada pahala lebih banyak tu tetap ada. Ini semangat Nabi-Nabi lah maknanya. Nak hak lebih tu, nak hak lebih tu tetap ada. Jadi dia tak dapat hal tu, sebab tu dia jadi sedih lah. Sebab orang nak berlomba, dia memang mengharapkan sangat hal tu. Tiba-tiba berlomba, dia tak boleh nombor satu, jerit dia. Gitu lah, sebab dia nak sangat tu. Ni pun kelebihan akhiratnya, bila ramai pengikut, mana setiap amalan pengikut tu boleh ke kita. Maknanya pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni paling banyak lah. Sebab apa? Ramai pengikut orang duduk ikut ajaran dia. Adapun Musa tidak lagu tu. Lepas pada tu satu lagi, takdir lah. Walaupun takdir dia terima hak tu. Tetapi apabila mengenalkan nasib dia lah, takdir tu dia terima, mengenalkan nasib dia. Maknanya bangsa dia yang menerima Taurat, yang apa, telah menyelewengkan Taurat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Banyak perkara lah apabila dia tahu tentang Muhammad ni, banyak perkara. Adapun agama dia sudah diselewengkan habis, jadi tak ada hak asal. Jadi timbul naik atas nama dia agama yang tak betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu sampai ke kiamat. Mana ada orang yang berpegang teguh dengan ajaran dia. Jadi dia berasa macam apa dia kita kata, dia berasa ketinggalan lah dia. Gitulah, bukan deki, tidak deki. Alam tu bukan alam deki lah tu, tidak alam deki. Tetapi maknanya semangat nak kepada kebaikan tu terlalu kuat sangat, tiba-tiba boleh, dia tak puas hati lah kira-kiranya. Lepas tu Nabi Musa ni memang dia nyata, dia pasti nyata kalau gapo-gapo. Jadi nyata lah hak tu. Hak lain tidak nyata pada orang lain pula gitu juga. Nabi Isa pula gitu juga. Orang buat terhadap ajaran dia tu orang seleweng juga, kitab dia pun orang seleweng juga, tapi dia tidak jenis tu. Nabi Musa ni dia jenis tu. Sebab itulah dalam hadis ni ditunjukkan banyak Nabi Musa tu. Sebab dia nyata. Kalau dia suka pun nyata, dia simpati pun nyata, kalau dia sedih pun dia nyata. Orang jenis jelas lah terang. Lepas pada tu naik jumpa dengan Nabi Ibrahim pula. Ini ayah bui salam lah, tak apalah. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Dikatakan datuk juga, ayah juga. Adam tadi pun ayah juga, tapi waktu ayah jauh lagi. Ini ayah lebih dekat lagi. Kemudian diangkat kepada Sidratul Muntaha. Jadi mengikut ulamanya Sidratul Muntaha ni, yang ni tempat alam bawah ni naik sekatu. Paling tinggi. Hak malaikat pun, malaikat hak ditugaskan untuk ke bawah ni setakat tu yang paling tinggi dia boleh naik. Hak malaikat hak atas tu sekatu juga tu, tak turun ke bawah. Gitu. Jadi sampai kepada Sidratul Muntaha. Lepas tu panjanglah pula cerita Sidratul Muntaha ni. Sebahagiannya dulu ana sudah bicara dah berkenaan dengan Sidratul Muntaha ni, apa maksud dia, apa dia, panjanglah. Tapi mengikut itu mengikut kebanyakan ulama lah, dia kata seperti ni lah. Tapi mengikut Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia kata tidak, Sidratul Muntaha ni isyarat kepada apa nama ni, zon jahannam, ataupun zon orang panggil alam bawah. Hak atas pada Sidratul Muntaha tu alam atas. Disebutkan dalam hadis ni tidak disebut. Dalam hadis yang lain dia kata pangkal dia tu duduk pada langit yang keenam, dan hak atas dia tu, cabai-cabai dia tu atas pada langit yang ketujuh lagi. Maknanya start situ tu mana kira alam bawah, hak atas tu kira alam atas. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Dalam Quran disebutkan as-sidrah tu Sidratul Muntaha lah. Maknanya situ indaha jannatul ma'wa, dekat tu syurga dah ada.
mana syurga bawah ada situ. Mana zon syurga, zon alam atas, baru selepas tu. Bawah ni walaupun langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga pun orang panggil alam bawah lagi, alam bawah lagi. Dan zon jahannam lagi. Mana akan datang hak ni akan tak ada, dia akan naik ke atas pula. Hak mana naik masuk syurga, pergi ke atas lagi. Itulah yang pelik. Memang tak boleh nak fikirlah kita. Iman sajalah. Boleh pergi apabila ada modal iman itu. Walaupun atas lagi boleh pergi, walaupun tak naik burak, tak naik gapo pun, akan sampai ke sana belaka. Semua orang mukmin akan sampai ke sana, tempat yang tak boleh nak fikirlah nak boleh sampai. Tak ada modal apa, tak ada kena belanja apa, kena bayar tiket gapo, tak ada. Tiketnya iman. Maknanya kalau mati tidak dalam keadaan beriman, ruh dia tu, jasad dia, ruh dia gapo duduk ala bawah. Ala bawah ni akan jadi zon jahannam belaka, neraka belaka, akan jadi gitu. Dan orang ada iman dia boleh melepasi zon itu. Itulah yang dikatakan Sidratul Muntaha. Sebagai satu tanda pemisah alam ulawi dengan alam sufali. Gitu dia. Alam tinggi dengan alam rendah. Dunia, langit, bumi, bintang, matahari, apa semua ni duduk ala bawah lagi. Akan datang dan jadi hancur lebuh habis. Dan akan jadi kawasan neraka. Belaka. Lepas tu ini ni apa yang disebutkan, buah dia tu seperti tempayan, apa nama ni, hajar tu nama tempat lah, tempayan sana orang buat besar-besar. Itu gambaran untuk mendekatkan kepada fahaman saja, bukan makna sebesar tu. Nak suruh mudah faham, besar-besar lah, besar-besar. Daun-daun dia tu pun jenis besar-besar gitu, seperti telinga gajah. Adakah sebesar telinga gajah tu? Tidak, serupa. Serupa. Lepas pada tu ditunjukkan pak apa ni sungai. Dulu pun sudah bincang juga pak sungai. Apa makna sungai? Setengah orang tu dia faham daripada hadis ni, sungai ni dengan sungai Furat tu dia kata hulu dia mana? Hulu dia dalam syurga. Hulu dia dalam syurga. Sedangkan orang jumpa dah hulu dia aja dalam dunia ni juga. Punca dia aja. Bukan mari dalam syurga. Lepas tu apa dalam hadis ni? Sebab tu setengah-setengah orang yang dia tidak faham, dia mengatakan hadis ni palsu selalu. Tak betul hadis ni. Macam mana kata sungai Nil dengan sungai Nil Mesir itulah. Dan sungai Furat tu maknanya dalam syurga. Mana pangkal dia tu ataupun hulu dia tu. Sedangkan ni dalam dunia. Jadi sungai Nil tu mana mengikut kajian orang sekarang ni, maknanya pangkal dia duduk mana? Duduk kira-kira di kawasan Uganda tu, situ. Sungai Furat ni mana tidak sebesar Nil tu lagi. Maknanya orang sudah tahu. Lepas tu apa makna hadis ni? Dia nak cerita sini gol lain, ni alam lain. Dia nak cerita di sini sebagaimana dalam syurga dia ada sungai juga, dan sungai ni dia jadi punca kemakmuran juga, punca kesuburan juga. Tapi cara dia hak tu dia kata dua sungai yang batin, yang mana kita tidak dapat jangkau tu, tidak ada dalam dunia ni contohnya. Hak selagi dua sungai yang zahir tu ada nyata kepada kita lah. Mana kalau dalam dunia ni pun nak makmur, nak gapo dia, nak subur pun, nak hidup, nak ada hidupan dia kena ada sungai. Mana sungai tu punca kepada kehidupan dalam dunia ni. Dan sungai tu pun maknanya penting juga kedudukannya di dalam syurga. Gitu dia nak ayatnya. Bukan maknanya sungai Nil tu saja, mana-manalah sungai, tetapi kepada hak dekat pada masa tunya, hak mudah faham, hak semua orang tahu kepentingan dia Nil dan Furat. Masyarakat Arab, kalau kita sungai lain lah, kalau masyarakat lain, negeri lain sungai lain, tapi sungai itulah nak ayatnya sungai. Hak dalam syurganya iaitu dua hak dalam syurga, iaitu Salsabil dan Kautsar.
Salsabil dan Kautsar. Hak tu dua sungai. Hak ni punca kemakmuran dan kesuburan di dalam syurga. Tetapi cara dia tu tidak serupa dengan hak dalam dunia. Walau bagaimanapun orang panggil sungai lah juga. Sungai. Thumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ditunjukkan kepadaku. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Supaya kalau dalam dunia ni Kaabah, Baitullah. Jadi Baitul Ma'mur di sanalah malaikat tu tawaf. Dalam hadis disebutkan seorang malaikat tu sekali saja boleh tawaf. Penuh sama. Makna ramah terlajak. Seorang malaikat sekali. Itu pun penuh sama. Maknanya dia kata dalam hadis yang lain, dia kata membetuli Kaabah. Membetuli Kaabah tu maknanya kedudukan dia tu di alam yang tinggi seperti kedudukan Kaabah di alam yang rendah. Mana dari segi penghormatan, dari segi menyatakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di sekeliling dia tu serupa dengan kedudukan Kaabah di bumi. Yang mana kita tak boleh tengok di sepanjang sejarah ni sampai bila-bila pun. Tak boleh tengok seperti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari macam mana orang pergi ke Mekah, orang pergi buat haji, orang pergi tawaf, bukan kau sikit, kau ramai. Tidak ada satu orang panggil rumah suci di mana-mana pun lagu tu caranya. Orang duduk buat dan nampak sekali hebatnya. Nampak sekali keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan manusia tu berkeliling di sekeliling Kaabah tu. Tak boleh, tak ada dalam dunia ni contoh yang seumpama itu. Itu kalau dalam dunia. Di sana gitu. Baitul Ma'mur. Thumma utitu min ina'in min khamr. Hak ni kalau mengikut riwayat yang lain, dulu ni sebelum naik Mi'raj ni, sebelum Mi'raj, semasa di dekat Baitul Maqdis, hak dibagi ni. Ada juga dalam riwayat yang lain disebutkan masa turun tu. Kalau masa turun tertib ni betul dah lah lepas turun tu. Tapi ada dalam riwayat yang lain disebutkan sebelum tu. Tetapi dalam riwayat tu disebutkan tak ada sebut tu madu tu. Arak dengan susu saja. Arak dengan susu saja. Jadi hak ni apa yang jadi sebut gitu? Ada kalanya perawi ni dia tidak sebut. Tidak sebut. Ada kalanya sebut gitu. Fa akhadhtu laban, saya ambil susu. Fa qala hiya al-fitrah. Jibril berkata hak ni fitrah. Maknanya Islam, kamu pilih Islam. Engkau dengan umat engkau akan tetap dengan Islam. Maknanya Islam ni tidak akan menyeleweng. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke akhir zaman akan ada yang pegang dengan hak betul tu. Tidak seperti hak lain-lain kan. Ni gambaran belakang ni. Gambaran ala mithal. Mithal. Mana kalau nabi-nabi dulu seseolahnya sampai satu peringkat umat tu jadi sesak. Sesak habis. Sesak. Sehingga perlu mari nabi yang lain. Memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu pun dimansuhkan syariat hak dulu tu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gitu. Dia kata asbatullah anta 'alaiha wa ummatu. Engkau dengan umat engkau tetap berada di atasnya. Engkau pilih susu. Kemudian difardukan kepadaku semaya 50 semaya. Tak apalah tu. Lepas tu pergi mari dekat Musa tu, dia suruh minta korang. Minta korang. Ni pun kita sudah bahas dah juga dulu. Jadi dalam riwayat ni disebut hak ni tidak, sebab tu yang anak kata tadi, hak ulama kata hak paling sahih dari segi tertib kedudukan Nabi pada langit-langit yang keberapa, hak ni hak paling kemah. Tapi dari segi lain tidak. Misalnya di sini dia sebut kurang tu 10-10, bukan 10-10. Hak lebih sahihnya. Hak lebih sahihnya 5-5. Mana banyak kali lah pergi mari tu. Kemudian akhir sekali 5. Jadi 5 tu sebab apa hikmatnya? Sebab tiap-tiap satu tu digandakan dengan 10 kan? Satu amalan digandakan dengan 10. Jadi bila 5 serupa dengan 50 juga. Serupa dengan 50 juga. Maknanya sebab itulah dalam riwayat yang lain dia sebut ini 5 walaupun 5 adalah 50. Maknanya dari segi nilai dia tu sama dengan 50 juga. Lepas tu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mari ini adalah salah satu cara untuk
kelebihan untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mari secara langsung bercakap dengan Allah min wara'i hijab dalam Quran itu. Ia disebutkan min wara'i hijab. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Aw min wara'i hijab. Di sebalik tabir ataupun di sebalik dinding. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap bukan dengan perantaraan Jibril. Dia bercakap sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada malam Mi'rajnya nak suruh banyak kali ada peluang kecek dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tu. Melalui Jibril ni banyak dah. Ataupun melalui wahyu dalam bentuk hadis ketika dia duduk dalam dunia ni pun banyak, sebanyak-banyak hadis ni wahyu lah. Itu wahyu. Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam makna, maksud dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat dengan bahasa dia sendiri. Sampaikan dengan bahasa dia. Itu hadis. Yang dikatakan hadis dan yang dikatakan wahyu. Au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Itu Quran tu. Hak ni min wara'i hijab. Min wara'i hijab ni hak disebut dalam Quran itulah di mana? Sana. Nak suruh banyak kali. Itu peluang. Sebenarnya dia nak bui sebanyak tu dah, tapi nak cari, nak suruh bui banyak kali. Pergi mari itu dia bukan penat. Kalau nak pergi kepada orang yang kita suka tidak jadi penat walaupun banyak kali. Kalau banyak kali tu kau molek. Begitu. Ini kalau dalam hadis banyak yang seumpama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, sukakah kamu kalau kamu menjadi 1/4 ahli syurga? Suka, sahabat kata. Sukakah kamu kalau kamu jadi 1/3 ahli syurga? Suka. Sukakah kamu kalau kamu menjadi separuh ahli syurga? Dan aku mengharapkan kamu menjadi separuh daripada ahli syurga. Jadi hak kata mula-mula tu lagu mana? Bukan hak tu maksudnya. Dia nak rayaknya kalau setara tu pun suka dah. 1/4 1/3 kau suka. Kalau separuh tak boleh nak rayak suka. Hak ni pun lagu tu juga. Sebenarnya nak bui 5 dah. Tapi cara dia rayak lagu tu. Kalau 50 boleh terima dah. Tapi kalau bui kurang lagi, lepas tu pahala boleh sebanyak tu juga. Molek juga. Kalau kurang lagi tidak pernah, tapi pahala boleh semua 50. Lagu mana? Tentu lebih suka lagi lah kita. Dah boleh sama. Itu banyak hadis yang seumpama ini. Supaya juga hadis Jabir. Kita jumpa dalam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Jual lah unta tu kat aku." Jual dah lah. Dia kata pula, jual lah. Macam dia tak ingat. Jabir kata, "Saya jual." Dia kata pula, "Beberapa kali?" kata. Apa maksud ni? Kata banyak kali ni. Sebab tu Jabir berasa pelik dah. Rupanya Nabi SAW nak bagi sesuatu kelebihan lah kepada dia. Bukan nak beli sangat. Satu, untuk dia tu lambat berjalan. Dengan cara lagu tu Nabi SAW bui, lepas pada tu laju sama lebih pada orang lain. Apabila sampai ke Madinah, Nabi SAW pun bagi bayar lah, dia bukan beli, bayar. Lepas tu ala kelik dia boleh naik. Nabi SAW yang beli ni tidak kata dia beli naik sendiri, tak, dia boleh naik. Moga dia tak ada dah naik untuk tak apa naik. Apabila balik suruh bayar, suruh bila bayar. Lepas pada tu bayar tak apalah. Nabi SAW pun bui kelik pitih kepada dia. Lepas tu unta tu pun ambil kamu. Lagu tu cara dia. Dia nak bui sesuatu tu. Bukanlah pertanyaan percakapan tadi tu saja-saja kita kata. Apa macam tak ingat. Dia ada maksud dah tu. Di sebalik percakapan tu dia ada maksud dah. Banyak kita tengok dalam hadis ni yang seumpama itu. Termasuklah hak ni. Dan selain daripada tu nak cerita kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala ni bersimpati. Allah Subhanahu Wa Taala ni kesian belah kepada kita. Kesian belah kepada kita. Dan betapa nabi-nabi dulu pun fikir untuk umat ni. Fikir untuk umat. Ini adalah kita berasalah apabila hak asalnya sebanyak tu, lepas tu dikurang dengan kita boleh pahala semua, betapa kelebihannya untuk kita. Kita berasa, kita menghargai. Begitu. Lepas tu dia kata, saya puas hati dah tu. Sebab apa? Nabi SAW ni dia tahu dah, moga 5 kan kurang. Kalau dah 5 dah bakinya, kalau pergi minta pula 5 pula tak ada, jadi tak ada langsung lah pula.
Sedangkan asalnya memang Tuhan nak beri tanggungjawab tu kepada kita, biar kita buat tugas kita. Kalau dia pergi sekali lagi, maknanya sini nampak kebijaksanaan Nabi SAW. Dah tinggal 5, mungkin 5 buat kan. Kalau pergi pula, kira-kira je kalau buat habis lagu tu tak ada, tak kena sembahyang. Sedangkan dia nak beri pahala sembahyang tu sendiri ada kelebihan. Sembahyang tu sendiri ada kelebihan. Dengan cara tu lah. Walakin arda wa usallim. Lepas pada tu bila Nabi SAW pergi tu, berserulah yang berseru. Dia kata aku telah luluskan farduku. Mana hak itulah hak jadinya. Wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah ringankan kepada hamba-hambaku. Lepas tu ni ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Nabi SAW lihat pada malam Mi'raj tu lah, Isra Mi'raj. Benda-benda pelik ini menjadi ujian kepada manusia. Ada yang tidak terima, ada yang terima. Hak Imam Bukhari naknya dalam bab ni apa dia? Dalam bab manaqib. Hak tak terima, rugilah dia. Dan hak ni menyebabkan dia jadi manusia yang celaka. Hak terima, dia ada manaqib, ada fadail, ada kelebihan. Maka tersenarailah mereka itu dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu kesimpulan. Wallahu a'lam.